Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali semula ke channel saya. Video kali ini di mana saya akan kongsikan beberapa perkara untuk Microsoft Word tahap asas yang ketiga, di mana hari ini saya nak kongsi kepada anda macam mana kita nak tambah watermark kat page kita supaya kita nampak identiti kita punya dokumen. Lepas tu kita nak tambah page color kepada yang berhasrat untuk letakkan muka surat atau dokumen dia berwarna. Lepas tu kita nak buat page border, di mana page border ni kalau perasan tak, kalau kita tengok sijil, dia ada garisan kat tepi-tepi tu, itu page border kita boleh buat dengan Microsoft Word. Seterusnya saya nak tunjuk kepada anda macam mana kita nak find text, iaitu kita cari teks, di mana kalau dalam satu dokumen yang terlalu banyak muka surat, kita nak cari satu perkataan ni, nanti kita boleh cari dengan menggunakan function find text. Dan seterusnya kita nak replace text, di mana bila ada satu dokumen yang banyak muka surat, lebih daripada 10 atau berbelas-belas, kita nak tukar satu perkataan, di mana perkataan tu kita nak ubah tanpa perlu kita cari satu-satu dekat muka surat tu secara manual. Kita boleh gunakan function replace text dekat situ. Kita tanpa melengahkan masa, mari kita pergi macam mana kita nak buat watermark dekat kita punya dokumen. Okay, kalau tengok dekat sini, kita terus je pergi ke design view sebab ni berkaitan design. Lepas kita pergi dekat sini ada watermark. Kita pergi ke watermark. Tengok dekat sini ada 4 design yang telah dicadangkan oleh Microsoft Word, di mana ada sending, ada tegak dalam bentuk landscape atau bermacam-macam, di mana 4 design yang disediakan oleh Microsoft Word. Kita cuma pilih salah satu saja sekiranya kita nak menggunakan ni. Biasanya perasan tak perkataan confidential ni atau do not copy ni biasa berada di dalam dokumen yang kita rasa dia ada privacy dekat situ, yang ada copyright kat situ, tak pun dalam soalan peperiksaan atau dokumen-dokumen yang penting. Jadi perlulah watermark dekat situ. Lepas tu kita pergi saja ke confidential ni, contoh satu. Perasan tak dekat sini nampak ada perkataan confidential dekat belakang dia, di mana perkataan ni tak boleh dibuang pun suka-suka. Kita tak boleh tekan pun. Okay, itu satu. Kalau kita nak buang balik, kita tekan remove watermark. Kita try pilih lagi do not copy. Nampak do not copy terkeluar dekat belakang ni. So kita buang semula, remove watermark. Okay. Lepas tu kita nak custom sendiri. Kita tak nak perkataan confidential dan do not copy ni, kita buat custom kita punya sendiri, watermark ni. Kita pergi custom watermark. Nak letak teks dekat sini. Teks contoh rahsia, kita tulis rahsia maaf. Okay, rahsia. Kita boleh adjust font dekat sini, size. Kita boleh adjust warna dekat sini. Dan bahasa pun kita boleh adjust. Kita nak ikut bahasa Melayu ke bahasa Inggeris. Sikit mana rahsia tadi, kita nak guna bahasa Melayu. Kita tekan OK. Tekan apply dulu kalau kita nak tengok. Nampak perkataan rahsia ni terkeluar dekat belakang. Okay, tapi kita tak nak lah rahsia. Kita nak try letak, kita close dulu, kita remove dulu. Kita nak try letak gambar pula. Gambar pula dekat sini kita boleh pilih ke picture watermark, select picture from a file, downloads. Try lah saya cari gambar yang saya dah buat. Letak gambar saya contoh. Okay, nampak ada gambar dekat sini, dekat dokumen belakang kita ni. Dan gambar ni tidak boleh diedit sama sekali. Kita remove lah, buat apa lah, letak gambar saya kat belakang ni. Okay, itu pertama untuk tambah watermark. Seterusnya kita nak tambah page color. Kita nak dokumen kita ni nampak menarik, berwarna-warni. Kita pergi saja ke page color, pilihlah warna yang anda nak. Contoh macam ni, saya suka pilih warna yang soft macam ni. Okay, nampak dah cantik lah kita punya dokumen. Bila print, kita punya kertas yang warna putih tu akan berwarna seperti ini.
Okey, seterusnya kita nak tambah page border dekat sini. Page border ni macam kalau tengok sijil tu, ataupun anda buat assignment, atau buat thesis. Dulu kalau sekolah-sekolah rendah buat buku scrap ke apa tu, kan ada page border kan kat tepi tu. Ni boleh dibuat guna Microsoft Word saja. Tak payah membazir lah kalau nak beli kertas kat kedai tu yang ada border tu. Kita buat sendiri boleh. Kita pergi page border. Sekarang kita tengok ada setting untuk none, tak ada page border. Kita nak box. Box ni kita nak nampak petak lah. Sebenarnya box ni sama je, kita tambah page border. Lepas tu dekat sini ada beberapa style. Nak titik-titik, titik-titik kecil, titik berputus-putus dan sebagainya. Kita ambil satu lah. Okay. Shadow ni nampak ada bayang-bayang dekat tepi ni. Nampak dekat tepi ni. Ni ada shadow. Dan 3D nampak benda tu hidup lah. Nampak 3D ni kan benda yang nyata. Nampak lah, kita pilih biasalah box dulu. Color pun ada bermacam-macam color yang kita nak. Sebab kita punya dokumen ni dah warna orange soft ni, kita letak warna merah lah. Contoh, saya nak tunjuk contoh. Size pun boleh pilih dekat sini. Art pun boleh pilih dekat sini. Nak aiskrim pula tepi-tepi tu pun boleh, tak ada masalah. Lepas tu apply to whole document. Whole document untuk kalau kita nak satu dokumen tu penuh semua muka surat tu, daripada 1 sampai 20 muka surat ke, semuanya nak sama macam tu, apply lah whole document. Tapi kalau kita nak this section first page only, muka surat pertama sahaja, atau this section muka surat ini saja yang kita tengah buat ni, atau this section yang ini saja all except first page, sama juga, semua kecuali muka surat pertama. Kita tekanlah this section sekarang ni, kita okey. Dah nampak cantik kita punya dokumen. Okay, seterusnya untuk find text. Sebelum tu saya nak tambah dululah text untuk nak nampak text ni lagi banyak dan rumit untuk cari. Okay, sekarang ni dah ada dokumen yang mempunyai 506 perkataan, di mana kita nak menggunakan features atau fungsi untuk kita find text. Kita cari text tu, perkataan tu dengan mudah tanpa kita tengok manual satu-satu, baca satu-satu. Dan kita nak replace, kita nak tukar perkataan tu dengan serentak untuk semua. Dan disclaimer atau penafian, dekat sini dokumen ini adalah dokumen dululah, saya dengan kumpulan saya buat tesis dulu masa belajar, dan ini tidak ada curi dari mana-mana website. Macam tu. Okay, kita teruskan. Sekarang kita pergi ke find. Contohnya kita nak cari perkataan group, GROUP, iaitu dalam bahasa Melayu dia kumpulan. Kita nak pergi ke group. Kita pergi ke find dekat sini, menu home. Kita pergi ke find. Kita tekan find. Okay, sekarang ni kita nak tulis perkataan group. Okey, nampak dekat muka surat pertama tak ada perkataan group dekat muka surat pertama. Bila kita tengok muka surat kedua, ada perkataan group dekat sini, satu. Ni dua. Betul tak dekat sini ada tulis to result? Jawapannya betul. Itulah gunanya atau fungsi find button ni dekat atas. Kita boleh cari perkataan tu dengan mudah. Kita try nama lain. Kita try sample. Walaupun kita tulis ni huruf besar, tapi asal perkataan tu huruf ejaan dia sama je, tetap dia akan search. Jumpalah 5 result. 1, 2, 3, 4. Bawah ni 5. Bawah ni kira 1 lah, sebab footer ni kira 1 set. Okay, jadi ada 5. Okay. Begitu juga dengan kita tekan sini, kita nampak ada advanced find kan. Sama je, advanced find ni ada replace dekat sini terus. Tak payah nak tekan satu-satu find lah, replace dekat sini. Kita boleh je tekan dekat sini advanced find, terus boleh ada.
Dan perkataan fungsi go to pun sama. Kita boleh cari macam ni. Dan kalau tengok perkataan go to ni, kita boleh ke mana-mana page atau mana-mana section. Kita tekan je lah nak muka surat berapa. Contoh kita tekan page kan, kita nak pergi muka surat kedua, kita tekanlah go to. Ni dah ada muka surat. Sekarang kita dah ke muka surat kedua. Sekarang kita nak pergi ke muka surat pertama, kita tekan muka surat pertama, tekan go to. Tu kita dah pergi kembali ke muka surat pertama. Section line ni semua sama je. Bookmark, comment, footnote. Tapi kita tak ada comment, tak ada bookmark lagi. Jadi kita tak boleh nak search pun, atau kita tak boleh nak guna go to. Kita guna untuk page saja dululah. Tapi fungsi tetap sama. Okay, jadi itu saja tutorial untuk Microsoft Word pada tahap asas yang ketiga. Dan jangan lupa untuk support saya dengan tekan button subscribe dan like video saya ini. Dan saya akan kongsikan sambung selepas ini dengan Microsoft Excel tahap sederhana. Dan diharap anda semua bersedia, kerana selepas ini saya akan kongsikan banyak lagi perkara-perkara menarik yang anda akan tahu atau anda baru tahu. Itu saja, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.